Yang itu nama bapa jasad. Satu lagi bapa roh, iaitu guru. Jadi kita ada 3 jenis bapa. Bapa betul, bapa mertua, bapa roh, bapa rohani. Bapa ini ada 3 jenis. Yang pertama, bapa yang menyebabkan kita dilahirkan, yang kita bin dia. Yang kedua, bapa yang mengahwinkan anak dia dengan kita, nama dia bapa mertua. Yang ketiga, bapa yang mengajar kita ilmu, yang mengajar kepada kita halal dan haram, mengajar kepada kita akidah yang betul, mengajar kepada kita akhlak yang mulia. Itu dapat nama dia bapa roh. Bapa roh, bapa yang membesarkan dan menyihatkan roh kita. Bapa yang jamu nestum kat kita tu bapa jasad. Yang beli beras bagi kita makan, yang bagi lauk bagi kita makan, yang bayar yuran sekolah, yang beri baju sekolah. Yang tu nama bapa jasad. Satu lagi bapa roh, iaitu guru. Jadi kita ada 3 jenis bapa. Bapa betul, bapa mertua, bapa roh, bapa rohani. Maka bapa ini akan memberi kesan kepada peribadi kita. Bapa kita rajin pergi masjid, masa kita kecil dulu kita rajin tengok bapa kita rajin pergi masjid. Kita membesar, kita pergi masjid sama, kerana bapa kita rajin pergi masjid. Kalau bapa kita malas pergi masjid, rajin pergi market, kita pun pergi market juga. Kita ikut perangai bapa kita. Bapa kita suka derma, kita suka derma. Bapa kita kedekut, kita kedekut sama. Bapa yang kedua, bapa roh, iaitu guru kita. Baik itu Sayyidatina Maryam dipuji sebagai orang baik kerana ibunya baik, bapaknya baik. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudari kepada Nabi Harun, bapa kamu bukan orang jahat, ibu kamu bukan orang jahat. Tak mungkin kamu buat jahat walaupun kamu dapat anak tanpa suami. Tak mungkin anak ini datang daripada cara yang jahat. Kamu digelar sebagai ukhta Harun, saudari Nabi Harun. Kami kenal kamu ni orang baik sampai digelar macam 2 beradik dengan Nabi Harun. Kamu kenal bapa kamu baik, ayah kamu baik, ibu kamu baik, maka tak mungkin kamu buat jahat. Sayyidatina Maryam dikenali sebagai orang baik dan keturunan yang baik. Jadi baiknya kita datang daripada bapa kita, ibu kita, daripada datuk dan nenek kita, kadang daripada pak saudara dan seumpamanya. Dan baik yang kedua datang daripada bi'ah, persekitaran yang kita hadiri. Sekolah mana kita belajar memberi kesan kepada peribadi kita. Guru mana yang mengajar memberi kesan kepada peribadi kita. Kawan mana yang kita kawan memberi kesan kepada peribadi kita. Sama ada kawan secara langsung berhadapan atau kawan dalam Facebook, kawan dalam WhatsApp dan sebagainya. Majalah apa yang kita baca, tulisan apa yang kita baca, gambar apa yang kita tonton, tempat mana yang kita hadir, semua memberi kesan peribadi kita. Maka orang yang rajin membaca bacaan yang baik, melihat tulisan yang baik, melihat ceramah tulisan yang baik, mendampingi orang-orang yang baik, rajin ke masjid surau, rajin berkawan dengan orang baik, rajin mengaji kepada orang baik, dia akan jadi baik. Kalau orang yang sebaliknya akan jadi sebaliknya. Maka peribadi seseorang itu dibentuk daripada persekitaran yang ia hadir. Maka di antara syarat yang perlu dipenuhi oleh orang yang beristighfar dan bertaubat ialah meninggalkan bi'ah fasidah, meninggalkan persekitaran yang rosak dan buruk dan berpindah kepada persekitaran yang baik. Dan disebutkan lagi meninggalkan orang-orang yang kurang baik kepada mendampingi orang mukmin yang saleh agar dia mengasihi mereka dan mengikut petunjuk mereka. Di samping itu, orang yang dekat dengan Allah, dia tidak memandang kepada kecilnya dosa, tetapi dia memandang kepada kebesaran, kepada siapa dia buat dosa. Disebutkan dalam hadis atau dalam sebahagian kenyataan, orang mukmin melihat orang munafik melihat dosa seperti mana lalat yang terbang depan hidungnya. Dia tidak ada takut pada lalat itu, dia hanya menghalau begitu sahaja. Sementara orang mukmin melihat dosa, dia merasakan seperti sebuah gunung yang berada di atas kepalanya yang akan menghempakkan dan menghancurkan dia. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.